Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 20 akan membentangkan tajuk kajian yang telah dilaksanakan, iaitu kesan taraf perkahwinan dan saiz isi rumah terhadap tabungan isi rumah. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli, iaitu saya, Nur Munirah binti Radwan, Nur Farisha, Siti Aisyah dan Husna Afifah. Pengenalan bagi tajuk kumpulan kami iaitu kesan taraf perkahwinan dan saiz isi rumah terhadap tabungan isi rumah. Pengenalannya adalah perkahwinan sering membawa perubahan besar dalam struktur ekonomi. Pasangan mungkin perlu berkongsi kewajipan kewangan, merancang perbelanjaan bersama dan menguruskan hutang. Peningkatan tanggungjawab kepada taraf perkahwinan membawa tanggungjawab kepada pasangan keluarga yang baru dibentuk, termasuk tanggungjawab terhadap anak-anak, ibu bapa dan saudara mara. Kesan taraf perkahwinan dan status isi rumah terhadap simpanan isi rumah menunjukkan bagaimana faktor-faktor ini saling berkaitan dan mempengaruhi status ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Cara mereka menguruskan kewangan kehidupan seharian dengan pendapatan yang diperoleh. Kemahiran pengurusan kewangan menyesuaikan diri dengan perubahan hidup dan komunikasi yang baik antara pasangan adalah faktor yang penting untuk kestabilan kewangan dan kesejahteraan keluarga. Definisi bermaksud faktor pemboleh ubah yang digunakan oleh perkahwinan dan saiz isi rumah. Taraf perkahwinan dapat dibahagi kepada 4 kumpulan, iaitu bujang, berkahwin, balu atau duda, ataupun perceraian atau berpisah. Perceraian dapat didefinisikan sebagai pengakhiran daripada ketidakstabilan hubungan ataupun perkahwinan antara suami isteri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang ada. Ketua isi rumah ditakdirkan sebagai seseorang dalam sebuah ahli keluarga yang mempunyai tanggungjawab terhadap kebajikan ahli isi rumah lain, mana ahli isi rumah pula bermaksud dianggap sebagai penghuni biasa di dalam sebuah kediaman yang mereka duduki. Seterusnya adalah kerangka teori. Terdapat 4 kerangka teori bagi tajuk kumpulan kami. Yang pertama adalah perubahan kewangan pasangan. Perubahan kewangan pasangan menunjukkan perubahan kesedaran dan tanggungjawab untuk perkongsian kewangan dan kesannya terhadap simpanan isi rumah, iaitu cara isi rumah menguruskan antara keperluan ataupun kehendak. Manakala yang kedua adalah kesejahteraan keluarga, menyesuaikan hubungan antara kebahagiaan keluarga, keharmonian rumah tangga dan simpanan isi rumah, menentukan bagaimana faktor psikologi dan emosi isi rumah mempengaruhi pengurusan kewangan dan simpanan. Yang ketiga adalah perubahan kehidupan. Perubahan kehidupan iaitu ia mengkaji perubahan dalam kehidupan individu dan keluarga, terutamanya perubahan permulaan berkahwin dan penambahan ahli keluarga selepas berkahwin. Yang akhir sekali adalah penyesuaian pasangan. Penyesuaian pasangan menganalisis cara pasangan menyesuaikan diri dengan peranan keluarga baru dan cara mempengaruhi keputusan kewangan mereka, antara memerlukan kepentingan komunikasi dan kerjasama dalam pengurusan kewangan dan juga simpanan. Baiklah, seterusnya adalah metodologi kajian. Kajian ini melibatkan prosedur yang sistematik dan berstruktur bagi mengumpul, menganalisis dan juga memahami data. Kami menggunakan penggabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan pemahaman yang lengkap. Dan seterusnya, kaedah pengumpulan data kajian kami adalah kaedah soal selidik. Seterusnya adalah hasil dan perbincangan kajian bagi taraf perkahwinan dan saiz isi rumah. Terdapat 3 faktor yang digunakan bagi menyelidik kesan tabungan terhadap isi rumah, iaitu yang pertama adalah kesan taraf perkahwinan terhadap tabungan bagi kegunaan masa hadapan, yang kedua adalah kesan taraf perkahwinan terhadap tabungan dalam kecemasan, dan yang ketiga adalah kesan taraf perkahwinan terhadap tabungan pendapatan. Kajian yang pertama adalah kesan taraf perkahwinan terhadap tabungan bagi kegunaan masa hadapan. Ini merupakan cross tabulation yang digunakan antara taraf perkahwinan bujang, berkahwin, balu atau duda dan bercerai bersama pendapat mereka terhadap menabung untuk masa hadapan. Analisis kesan taraf perkahwinan terhadap tabungan bagi kegunaan masa hadapan adalah tentang memahami bagaimana perkahwinan mempengaruhi simpanan individu atau pasangan. Berdasarkan ujian Chi-square, nilai 0.423 menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kedua-dua pemboleh ubah antara taraf perkahwinan dan isi rumah terhadap keperluan tabungan masa hadapan. Ujian Chi-square tidak boleh menolak hipotesis nol pada tahap keyakinan 95%. Ini menunjukkan bahawa pada tahap kepercayaan ini tidak terdapat bukti yang mencukupi untuk menyokong wujudnya hubungan yang signifikan antara tahap perkahwinan dengan tahap simpanan isi rumah. Seterusnya, data ini menunjukkan analisis cross-tabulation terhadap kesan taraf perkahwinan terhadap tabungan untuk keperluan kecemasan. Adalah sangat penting dalam perancangan kewangan untuk menyimpan wang untuk belanjawan isi rumah sekiranya berlaku kecemasan. Berdasarkan analisis Chi-square test, ini melibatkan 849 kes yang sah.
Nilai 0.746 menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kedua-dua pemboleh ubah antara taraf perkahwinan dan keperluan menyimpan wang untuk kecemasan. Serta nilai 0.775 pada ujian linear by linear association menunjukkan bahawa tidak terdapat hubungan yang linear yang signifikan antara dua pemboleh ubah tersebut. Berdasarkan analisis kesan taraf perkahwinan terhadap tabungan pendapatan yang dijana oleh bayaran pindahan, analisis ini melibatkan sebanyak 849 kes yang sah. Terdapat 172 responden yang sudah berkahwin telah memilih ya. Ini bermakna responden ini telah menjana pendapatan dari bayaran pindahan. Manakala 535 responden yang berkahwin tidak menjana pendapatan daripada bayaran pindahan. Seterusnya, seramai 24 orang daripada responden yang mempunyai taraf perkahwinan bercerai atau berpisah yang memilih untuk menjana pendapatan daripada bayaran pindahan. Berdasarkan Chi-square test, nilai 0.015 menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara kedua-dua pemboleh ubah antara taraf perkahwinan terhadap keperluan tabungan pendapatan. Seterusnya, kita teruskan kepada kajian yang seterusnya iaitu kesan saiz isi rumah. Bagi kesan saiz isi rumah ini, kami telah memilih 3 pemboleh ubah, iaitu yang pertama, kesan saiz isi rumah terhadap tabungan pendapatan, yang kedua, saiz isi rumah terhadap tempat menabung, dan yang ketiga adalah saiz isi rumah terhadap persepsi menabung. Yang pertama adalah kesan saiz isi rumah terhadap tabungan pendapatan. Tabungan pendapatan ini dijana daripada pendapatan bulanan, bayaran pindahan dan juga lain-lain pendapatan. Nilai pada 0.45 pada analisis ini menunjukkan bahawa terdapat hubungan signifikan antara pemboleh ubah, saiz isi rumah dan juga tabungan pendapatan. Hal ini kerana mereka perlu menabung dan menyimpan bagi keperluan mereka mengikut saiz isi rumah masing-masing. Seterusnya adalah kesan saiz isi rumah terhadap tempat menabung. Tempat menabung ini diperoleh daripada bank perdagangan, tabung haji, amanah saham, unit trust dan lain-lain. Yang nilai pada 0.861 pada analisis ini menunjukkan bahawa tiada hubungan yang signifikan antara kedua-dua pemboleh ubah, iaitu saiz isi rumah dan juga tempat menabung. Hal ini kerana mereka mempunyai pilihan untuk tempat menabung yang sesuai bagi mengikut keperluan saiz isi rumah masing-masing. Seterusnya adalah kesan saiz isi rumah terhadap persepsi menabung. Antara persepsi menabung yang dijana daripada kajian ini adalah menabung untuk kegunaan masa depan, menabung untuk simpanan perbelanjaan, menabung untuk tabung kecemasan dan juga menabung sekurang-kurangnya seperpatus daripada pendapatan. Bagi analisis ini menyatakan hubungan antara saiz isi rumah dengan persepsi menabung adalah tidak signifikan dengan nilai sebanyak 0.161. Hal ini kerana terdapat persepsi mereka yang bercanggah dengan persepsi yang dinyatakan. Antara cadangan yang boleh dilakukan agar dapat melaksanakan tabungan isi rumah ialah membuat anggaran pendapatan keluarga seperti melakukan belanjawan mengikut jumlah keperluan perbelanjaan. Selain itu, melakukan setiap perbelanjaan dan membuat perbandingan harga apabila membeli barang. Beli barangan mengikut keperluan bukan kehendak dan menyimpan resit pembelian supaya dapat diteliti ke mana wang dibelanjakan. Selain itu, menghadiri kursus kewangan bagi pasangan yang baru berkahwin bagi mengetahui lebih lanjut tentang pengurusan kewangan isi rumah supaya perancangan dalam membuat tabungan juga boleh dilakukan. Kesannya, isi rumah dapat memastikan sebahagian pendapatan mereka yang juga merupakan jumlah tabungan dapat disimpan dengan selamat. Antara implikasi kajian yang diperoleh melalui analisis ini, kita dapat mengenal pasti bagaimanakah faktor seperti taraf perkahwinan dan saiz isi rumah boleh memberi kesan terhadap pemboleh ubah yang berkaitan dengan tabungan isi rumah. Selain itu, kesan daripada taraf perkahwinan dan saiz isi rumah terhadap tabungan isi rumah juga adalah apabila pasangan dapat mengurus kewangan mereka dengan lebih baik dan hasilnya sesebuah keluarga itu dapat mengalami kurang tekanan dalam aspek kewangan. Berdasarkan kajian menunjukkan bahawa simpanan atau tabungan isi rumah boleh dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti taraf perkahwinan dan saiz isi rumah. Rumah tangga dianggap sebagai kesatuan di mana peranan setiap pasangan atau sesebuah isi rumah memainkan peranan yang penting. Perubahan dalam taraf perkahwinan, terutamanya selepas kelahiran anak, boleh memberi tekanan tambahan kepada simpanan isi rumah. Bukan itu sahaja, pengurusan kewangan dalam sesebuah keluarga adalah penting dalam memberi pengetahuan dan kemahiran kepada sesebuah keluarga atau isi rumah yang mereka perlukan untuk membuat keputusan kewangan yang bijak agar tabungannya disimpan tidak terjejas atau dibelanjakan.